Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Setelah kita dapat lihat Anwar gagal untuk memujuk Rafizi dan Nik Nazmi untuk kembali semula di dalam kabinet. Setelah Rafizi sah letak jawatan, Nik Nazmi pun tidak seolah-olah memberi respon, menolak pelawaan Anwar untuk terus berada di dalam kabinet. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini, setelah kemenangan Nurul Izzah, beliau akan dilantik sebagai Menteri Ekonomi yang baru ataupun menggantikan Nik Nazmi? Sebelum kita teruskan kepada isu kita yang panas, saudara-saudara, ini adalah produk For Life Transfer Factor, di mana produk ini sangat bagus untuk kekuatan imun badan kita. Dengan pengambilan produk ini, imun badan kita dididik untuk menjadi bijaksana melawan pelbagai jenis penyakit. Pelbagai jenis penyakit, 3 serangkai, gout, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat tentang produk ini, sila PM saya. Jangan tangguh-tangguh lagi. Saya layan Anda, saya boleh berikan betiran selengkapnya berkaitan dengan produk ini. Saudara-saudara, walaupun Anwar sudah mempelawar Rafizi dan Nik Nazmi untuk kekal di dalam kabinet, tapi Rafizi, Anwar dah ucap selamat maju jaya, selamat maju jaya kepada Rafizi. Maknanya Rafizi memang tidak mahu memilih untuk kekal di dalam kabinet. Persoalan seterusnya adalah Nik Nazmi. Nik Nazmi pun sudah menyatakan hasrat beliau untuk mengundur diri. Nik Nazmi tetap undur demi perkiraan lebih besar. Nah, saudara-saudara, adakah Nik Nazmi dan Rafizi Ramli memang benar-benar ada rancangan yang besar pada masa akan datang? Dan persoalan yang paling utama di antara semuanya adalah, adakah mereka masih kekal bersama PKR ataupun sekiranya mereka mahu meneruskan perjuangan mereka tetapi bukan lagi bersama Anwar, bukan lagi bersama PKR yang ada hari ini? Adakah mereka akan tubuhkan PKR 2.0, PKR baru, ataupun lebih teruk lagi ataupun lebih mengejutkan rasanya kalau mereka menubuhkan parti bersama pembangkang? Nah, ataupun mengadakan pakatan bersama pembangkang untuk berlawan dengan Anwar. Tapi ada penganalisis berkata, Rafizi dan Kiai Rafizi bukan saja tidak menjadi calon, bahkan mereka tidak akan terlibat untuk membantu PKR pada PRU 16. Nah, semua ini menjadi pertanyaan paling utama. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa pula komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda produk yang sangat bagus ini, Transfer Factor, produk For Life Research Malaysia. Produk ini adalah produk saintis, bukan obat, bukan herba, tetapi ini adalah produk saintis, yaitu immune molecule. Kelebihan produk ini adalah untuk mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bila imun badan kita bijaksana, bila imun badan kita meningkat dengan mempunyai kekuatan sehingga 437%, ini boleh mendidik imun badan kita melawan pelbagai jenis penyakit. Saudara-saudara, jangan tangguh-tangguh lagi, Anda boleh PM saya di nombor yang tertera sekiranya Anda mempunyai persoalan berkaitan dengan produk ini. Tuan-tuan, ada satu berita duka cita diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Berita duka cita yang pasti mengejutkan kepimpinan politik terutamanya di seluruh negara. Bagi saya, pemergian ini bukan saja mengejutkan MIC, bukan saja mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan UMNO, mengejutkan Zahid Mahathir, kepimpinan Perikatan Nasional,
bahkan seluruh ahli politik, seluruh keluarga Malaysia pasti digemparkan dengan pemergian ini, terutamanya kepada parti MIC. Bekas Presiden MIC meninggal dunia. Bekas Presiden MIC G. Palanivel meninggal dunia pada usia 70 tahun. Bernama memetik naib Presiden MIC. T. Murugia sebagai berkata, Palanivel meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur pada pukul 8 pagi tadi. Ini pasti satu lagi pemergian, satu lagi peninggalan yang pasti memberi kesan kepada rakyat, kepada negara, terutamanya kepada politik tanah air, dan yang paling utama kepada keluarga. Kita berdoa kepimpinan MIC, kepimpinan politik seluruh Malaysia, dan keluarga rakan kepada bekas Presiden MIC G. Palanivel terus berada dalam kekuatan, diberikan penghiburan, dan terus kuat menghadapi segalanya. Bagi saya ini bukan saja mengejutkan MIC, tetapi mengejutkan ramai kepimpinan politik Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, saya kongsikan kepada Anda satu produk yang sangat baik. Produk ini adalah Transfer Factor, produk saintis, produk for life. Anda boleh search for life research Malaysia, dan ini adalah hospital approved. Hospital approved dan KKM approved. Jadi ini bukan obat, bukan herbah, tetapi adalah produk immune molecule. Apa kelebihan produk ini? Produk ini meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan sehingga 437%, mampu mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan berbagai jenis penyakit. Tuan-tuan dan puan, pada Anda yang menonton video ini, Anda sendiri ataupun ahli keluarga yang mengalami penyakit, contohnya kencing manis, gout, kolesterol, darah tinggi, gastrik, melibatkan mata, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, apa-apa sajalah, Anda boleh PM saya untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk ini yang kita panggil sebagai Transfer Factor. Saudara-saudara, kita terus kepada isu kita yang panas. MCA dalam satu kenyataan, fokus Zahid tersasar. Hala 7 PRU 16 Barisan Nasional masih kabur. Oke, baik saudara-saudara, kalau fokus Zahid tersasar, adakah selepas ini akan timbul lagi kesaan kepada Presiden UMNO pengurus CBN untuk letak jawatan? PRU 16 2027, sekarang dah pertengahan 2025. Adakah BN akan terus kekal di dalam kerajaan sekiranya lebih banyak gesaan di dalam kepimpinan Parti Gabungan Barisan Nasional? Kalau benarlah fokus Zahid tersasar, Hala 7 PRU 16 BN masih kabur, adakah pertama BN akan berundur, tidak bersama-sama dengan kerajaan sebelum PRU 16, ataupun MCA yang akan keluar daripada BN? Kalau MCA keluar BN, bagaimana pula dengan MIC? Jadi saudara-saudara, kalau keputusan Barisan Nasional, Hala 7 Barisan Nasional masih kabur sebelum PRU 16, pasti menjadi pertanyaan paling utama, adakah BN akan terus bersama dengan Anwar? Adakah Zahid akan terus menjadi pengurus Barisan Nasional? Walaupun pengurus CBN Ahmad Zahid cuba meredakan kebimbangan parti komponen dalam gabungan itu, MCA tetap tidak berpuas hati dengan kenyataan serta jaminan yang diberikan oleh timbalan Perdana Menteri itu. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng berkata bahwa parti komponen BN
masih keliru sama ada gabungan itu akan bekerja sama dengan Kerajaan Madani dalam menghadapi PRU16 nanti atau tidak. Untuk Anda pula tuan-tuan dan puan yang menonton video ini, patutkah BN terus kerjasama mereka bersama dengan Kerajaan Madani ataupun bersama dengan Anwar, atau mereka sepatutnya bertanding solo atau mereka menyertai PN? Di persoalan pertama, kalau Zahid digantikan, siapa yang boleh ganti Zahid? Dan yang kedua, adakah BN akan gerak solo PRU16? Dan yang ketiga, adakah BN akan bergabung bersama PN? Ini menjadi persoalan paling utama. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?